Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Kid Sifu. Pada video ini, kita akan belajar apa itu Al-Quran secara dasarnya. Baik, Quran bermaksud bacaan atau bahasa Inggerisnya recital. Quran merupakan kalamullah, iaitu perkataan Allah Azza wa Jalla. Untuk memahami hal ini, kita perlulah faham terlebih dahulu Quran adalah zat Allah. Kemudian zat ini dijelmakan dan dipisahkan dari Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelah itu, Quran ini dibawa oleh Malaikat Jibril AS kepada Nabi kita Muhammad SAW. Quran merupakan intipati garis panduan kehidupan. Ia merangkumi semua jawapan kehidupan, sama ada dari segi sosial, rumah tangga, ekonomi dan semuanya sekali sudah pun terjawab kerana ia merupakan mukjizat Allah. Firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 27, In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Maka tidak mungkin ini merupakan tulisan manusia, melainkan dari Tuhan yang Maha Esa. Quran yang suci ini diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun lamanya. Dan ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, iaitu surah yang kita kenali, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Hinggalah ayat kelima. Turunnya wahyu pertama inilah yang dinamakan Hari Nuzul Quran atau Lailatul Qadar yang berlaku sekitar 10 Ramadan terakhir. Ya, saya tahu di Malaysia ini ramai yang berpendapat Nuzul Quran itu berlaku pada 17 Ramadan. Tapi saya melihat hujah yang lebih kuat mengenai tarikh turunnya Quran ini adalah dalam sekitar 10 Ramadan terakhir. Mungkin 21 seperti pendapat Syekh Sofiyur Rahman. Mungkin juga 24 Ramadan seperti pendapat Syekh Albani. Wallahu alam. Yang penting bukanlah tarikh, tetapi yang penting adalah hikmah dan pengajaran di sebalik setiap ayat itu. Dalam tempoh 23 tahun inilah Nabi SAW menerima wahyu Quran. Peristiwa demi peristiwa, asba'ul nuzul demi asba'ul nuzul. Maka sempurnalah Al-Quran itu dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Di zaman Nabi sebenarnya sudah pun ada catatan Quran ini di atas lembaran kertas. Hal ini kerana kertas itu sendiri telah pun wujud sejak zaman Nabi Musa lagi atau sebelum itu lagi. Maka tidak heranlah pada zaman Nabi sendiri itu para sahabat ada yang mencatatnya dalam lembaran kertas dan ada juga yang menghafalnya hinggalah selepas kewafatan Nabi SAW atas cadangan Sayyidina Umar Al-Khattab, maka terhimpunlah Quran itu dibukukan. Secara fizikalnya, Quran mempunyai 114 surah yang terbahagi kepada 30 juzuk, 6,236 ayat dan setebal 604 muka surat. Quran ini dijaga sendiri oleh Allah SWT. Firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir atau Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Hal ini benar ya, kalau kita lihat hanya umat Islam sajalah yang menghafal kitab suci ini dan dijangkakan sebanyak ratusan juta umat Islam yang menghafal Al-Quran ini. Oleh itu, katakanlah
semua kitab agama yang berada di atas muka bumi ini, Veda, Bible dan Al-Quran itu sendiri, dilupuskan. Fizikal dan digital, semuanya sekali. Percayalah, tiada yang mampu tulis semula sebiji macam kitab asal mereka, melainkan Al-Quran itu sendiri. Umat Islam mampu tulis semula dari ayat ke ayat, surah ke surah, muka surat demi muka surat, sama macam Al-Quran yang asal. Dan umat Islam mampu menulis dan mencetaknya pada hari pelupusan tersebut. Masya Allah. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sahih Bukhari. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita dengan bacaan Iqra pada video akan datang. Selepas pada itu, InsyaAllah sama-sama kita khatam Al-Quran. Sebelum itu, mari kita kenal dahulu huruf-huruf asas dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, huruf-huruf Arab ini mempunyai 28 huruf tambah 1. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sod, Dot, Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Ya. Dan ini merupakan huruf Hamzah.